Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum saya memulakan bicara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nulia Fahima binti Ilyas, berusia 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Filza Aitawa 4. Saya merupakan salah seorang Student Leaders Board yang dilantik pada tahun 2021. Saya juga pernah memegang jawatan sebagai pengawas dan pengawas pusat sumber sekolah. Saya banyak melibatkan diri secara maya bagi program-program seperti Mathematics Online Quiz Peringkat Kebangsaan pada tahun 2021, Challenge Plastik Free Minggu Sains Negara 2021, Bicara Buku Peringkat Negeri Johor, Hari Matematik Sedunia, Peringkat Antarabangsa dan banyak lagi. Saya ialah seorang aktif bersukan. Sebagai bukti, saya telah terpilih untuk mewakili sekolah saya di dalam Kejohanan Bola Jaring Peringkat Daerah Kota Tinggi pada tahun 2022. Saya juga terlibat di dalam Sukan Rakyat Peringkat Daerah Kota Tinggi. Saya bercita-cita besar untuk menjadi salah seorang atlet basikal apabila dewasa kelak. Hobi saya pada waktu lapang ialah bermain basikal dan membaca buku. Saya mengidolakan Azizul Hasni Awang kerana semangat dan kecekalannya mewakili Malaysia hingga ke peringkat antarabangsa sangat mengagumkan saya. Pergi ke kedai membeli nila, ikan dibeli di kedai Atan. Masyarakat kita, budaya kita menjadi ikutan sepanjang zaman. Kawan-kawan sekalian, saya amat tertarik untuk mendalami kisah-kisah tersurat tentang masyarakat Jawa di negara kita. Kali pertama melihat pada bahagian depan kulit buku, saya amat tertarik untuk membacanya. Ini kerana masyarakat Jawa sangatlah dekat dengan budaya setempat saya. Jika kawan-kawan hendak tahu, salah sila keluarga saya berasal daripada keturunan Jawa tau. Kadang-kala saya terdengar mereka bertutur dalam bahasa Jawa. Bualan mereka sangatlah unik walaupun saya tidak memahami apa yang mereka tuturkan itu. Saya sangat beruntung kerana dalam ribuan buku di pusat sumber saya, terselitlah buku yang menarik ini. Tajuk buku yang saya ingin ulas pada hari ini ialah Masyarakat Jawa. Ia adalah salah satu daripada 10 judul siri kebudayaan masyarakat Malaysia. Buku ini ditulis oleh Jasman Ahmad dan Rosrah Ramli, manakala ia disunting oleh Arifin Said dan Sulaiman Zakaria. Buku ini diterbitkan oleh Associated Educational Distributor Sdn Bhd. Kali pertama ia dicetak pada tahun 1997. Buku ini mempunyai 60 halaman muka surat dan di dalamnya mempunyai 22 bab. Saya mengambil peluang ini untuk menghayati tentang masyarakat Jawa dengan lebih mendalam. Dengan arti kata lain, saya dapat mengetahui perkara selain pengalaman sedia ada saya bersama kaum keluarga berketurunan Jawa. Kawan-kawan hendak tahu, ilustrasi di dalam buku ini berlatar belakangkan tentang kehidupan masyarakat Jawa yang sebenar di negara kita. Sambil membacanya, saya dapat membayangkan situasi tersebut berdasar gambar-gambar yang disertakan. Perjalanan kehidupan dan budaya masyarakat Jawa lebih jelas difahami seiring penceritaan pada teks dan gambar-gambar yang diselitkan. Sedikit maklumat penting untuk rakan-rakan ketahui. Masyarakat Jawa ialah sebahagian daripada masyarakat Melayu. Oleh itu, budaya dan kehidupan mereka hampir mirip dengan masyarakat Melayu daripada segi paras rupa, corak kehidupan dan kepercayaan. Disebabkan itu agak sukar bagi kita untuk membezakan masyarakat Jawa dan masyarakat Melayu. Mereka berasal daripada Pulau Jawa Indonesia. Mereka datang ke Tanah Melayu sekitar tahun 1796 hingga 1940. Kedatangan mereka ke Tanah Melayu ialah untuk tenaga buruh ladang-ladang yang dibuka oleh kerajaan Inggeris pada masa itu. Umumnya, masyarakat Jawa sangatlah tertumpu kepada beberapa negeri. Negeri Johor dan negeri Selangor ialah dua pertempatan yang sangat popular bagi masyarakat Jawa. Pernahkah kawan-kawan mendengar perkataan lurah, kiai dan siak? Ya, perkataan ini berasal daripada kaum masyarakat Jawa. Mereka ialah orang-orang yang disegani di dalam kaum Jawa. Lurah adalah penghulu bagi masyarakat Jawa, manakala kiai atau siak pula ialah penghulu bagi masyarakat kaum lelaki yang berilmu dalam hal ehwal agama. Apa yang paling menarik perhatian saya di dalam buku ini ialah tentang pantang larang yang digunakan oleh masyarakat Jawa sejak dulu lagi.
Hal ini kerana saya pun telah disuruh supaya tidak membuat perkara sedemikian. Antaranya, jangan duduk di atas bantal kerana akan ditumbuhi bisul. Selain itu, jangan menyapu sampah pada waktu malam kerana takut malaikat tidak sudi datang ke rumah. Itulah apa yang dicatatkan dalam buku ini. Saya pasti rakan-rakan pun pernah mendengarnya, bukan? Ini membuktikan masyarakat Jawa telah lama bersatu dengan masyarakat Melayu sejak zaman datuk nenek kita lagi. Secara keseluruhannya, saya sangat teruja dengan buku yang saya pilih ini. Saya membacanya, saya sangat berbangga dengan asal-usul keturunan saya yang sangat unik ini. Saya percaya sesuatu budaya berasal pada akar umbinya. Generasi baru seperti saya perlulah mengekalkan budaya agar yang tidak ditelan di zaman. Kemerosatan alam sekitar. Di dalam kehidupan seharian, manusia amat bergantung kepada alam sekitar dan amat suka untuk menyatakan bahawa keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan manusia tidak bergantung sepenuhnya kepada kemampuan alam sekitar. Hal ini kerana alam sekitar yang mampu menawarkan pelbagai perkhidmatan kepada manusia, termasuklah suasana yang menjamin kesejahteraan kesihatan. Keselamatan, kesihatan persekitaran dan manusia boleh terganggu apabila alam sekitar mengalami kemerosotan, terutamanya akibat aktiviti pembangunan yang dilaksanakan oleh manusia. Sebahagian besar daripada gangguan keselamatan dan kesihatan yang berpunca daripada perubahan alam sekitar. Misalnya, udara yang tercemar, sampah sarap, bahan buangan toksik, racun makhluk perosak dan penggunaan baja sintetik. Perubahan ini semua disebabkan sikap manusia yang tidak mempunyai nilai murni dan tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pemulihan alam sekitar. Antaranya, kualiti udara tercemar, ekoran pencemaran udara yang berpunca daripada asap, habuk, debu dan sebagainya. Kita tidak menyangkal bahawa pembangunan yang pesat dari aspek ekonomi dalam pelbagai bidang, umpamanya dari sektor perindustrian, pembinaan, perkilangan dan lain-lain. Pembangunan menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara, namun dalam masa yang sama turut menyumbang kepada kemerosotan alam sekitar. Selain itu, sikap manusia yang melampaui batas seperti melakukan pembuangan atau pelepasan sisa sama ada cecair, gas atau pemejal, cara tidak terawat ke persekitaran menyebabkan pencemaran yang membawa bencana kepada manusia dan alam sekitar. Sebagai contoh, pencemaran air sungai yang berlaku di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor. Sikap tidak bertanggungjawab manusia turut menjadi puncak pencemaran alam sekitar. Sebagai contoh, aktiviti ekonomi seperti pembukaan kawasan perumahan dan perindustrian yang baru diperlukan, tetapi ekosistem di situ perlu dipelihara. Penebangan hutan dan penarahan bukit tanpa tindakan pemeliharaan seperti penanaman semula pokok telah menyebabkan flora dan fauna kehilangan habitat mereka. Hal ini menyebabkan bencana berlaku seperti banjir kilat dan tanah runtuh kerana ketiadaan pokok-pokok yang menjadi tunjang utama bagi kekuatan tanah di kawasan tersebut. Dalam konteks hari ini, masyarakat perlu diberi kesedaran akan pentingnya kesihatan persekitaran mereka. Alam sekitar yang terjejas bukan sahaja boleh mendatangkan kemerosotan kualiti alam sekitar, bahkan boleh mengundang bahaya kepada kehidupan manusia. Pendidikan, kesedaran dan keprihatinan masyarakat terhadap persekitaran perlu dipertingkatkan. Ini kerana kemerosotan kualiti alam sekitar akan mengancam kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan hidup manusia. Sekian, terima kasih.